Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 5. Apa khabar kamu hari ini? Diharap semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar satu tajuk baru. Jadi, silalah rujuk buku teks muka surat 115. Okey, perhatikan situasi ni. Situasinya hampir sama ya dalam buku teks kamu, tajuk elektrik. Ini tajuk baru. Jadi, kalau tajuk baru, kita nak buat pengenalan sedikit. Okey? Mengapakah televisyen ini tidak dapat dihidupkan? Kenapa? Situasi kedua pula. Ana, cuba kamu lihat. Ada satu mentol yang rosak. Walaupun satu mentol lampu perayan itu telah rosak, mentol yang lain masih menyala. Perhatikan dua situasi ini. Mengapakah situasi ini berlaku? Sebenarnya, kedua-duanya akan terjawab apabila kita habis tajuk elektrik ni. Jadi, kita pergi kepada tajuk pertama, iaitu sumber tenaga elektrik. Bila kita sebut pasal elektrik, kita tahu elektrik sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Mana datangnya tenaga elektrik yang ada di rumah kamu tu? Kamu pernah terfikir tak? Sedangkan kita menggunakan elektrik setiap hari. Untuk apa mendapatkan haba seperti nak hidupkan setrika, kamu nak iron baju. Kadang-kadang ada yang menggunakan dapur elektrik. Betul tak? Masak air guna cerek elektrik. Masak nasi guna cerek elektrik. Dan kita memerlukan cahaya pula. Kita juga memerlukan elektrik untuk menghidupkan lampu di rumah kita. Betul tak? Dan kita perlu ada menggunakan elektrik untuk memberi power, kuasa pada alat-alat elektrik di rumah kita seperti mesin basuh. Betul tak? Okey. Jadi ada sumber-sumber yang membekalkan elektrik kepada peralatan di rumah kita dan juga untuk kehidupan seharian kita lah. Kita tengok ya, ada beberapa kamu kena tahu. Ini kamu salin dalam buku teks. Salin dalam buku teks pula. Salin dalam buku nota, rujuk buku teks muka surat 116. Ini kena salin. Kalau tak salin nanti tak tahu nak rujuk kat mana kan. Okey, pertama sekali sumber tenaga elektrik yang perlu kamu ketahui. Teacher rasa mungkin ini macam kurang familiar lah. Kamu tak berapa jarang dengar itu stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa. Maksudnya stesen ini menjana kuasa. Kuasa apa? Kuasa elektrik. Okey, jana, menjana, menghasilkan. Okey. Perkataan jana kamu jangan pelik ya. Kamu akan biasa guna perkataan jana, menjana. Menjana pendapatan. Untuk mendapatkan pendapatan. Menjana kuasa maksudnya untuk mendapatkan kuasa. Kuasa apa? Kuasa elektrik. Sebab kita cerita pasal elektrik. Okey, yang kedua adalah sel suria. Suria tu cahaya matahari. Kenapa ada sel? Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, sel kering. Teacher rasa kamu familiar dengan sel kering. Kita ada belajar tajuk elektrik tahun 2 tak silap teacher, sel kering. Iaitu kamu biasa sebut bateri. Yang ketiga, dinamo atau dynamo. Ini bukannya sabun. Ini memang nama dia betul-betul dinamo atau dynamo. Sabun tu hanya meminjam nama dia untuk menjenamakan sabun tu. Okey, ingat ya. Dinamo, ni sebenarnya memang nama alat dinamo. Teacher tekankan sekali lagi, bukannya sabun. Sabun rumah kamu hanya meminjamkan nama dinamo tu sebagai jenama dia. Okey. Yang kelima, akumulator. Teacher rasa ramai yang tahu apa akumulator tapi tak tahu namanya akumulator. Nanti kita belajar juga. Dan akhir sekali, penjana. Ingat ya, penjana. Tadi stesen.
stesen tu besar lah kan. Ini penjana dia kecil sikit. Apa ya? Nanti kita belajar satu-satu. Kita akan pergi satu-satu. Jadi nota kamu akan merangkumi ke-6 sumber tenaga ini. Ingat ya, sumber tenaga mana datangnya tenaga tu. Sumber ini menghasilkan tenaga elektrik untuk dibekalkan kepada peralatan ataupun objek yang memerlukan tenaga elektrik. Ingat ya, ke-6 ini menghasilkan tenaga elektrik. Jom kita tengok bagaimana ia menghasilkan tenaga elektrik. Pertama sekali, stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa, kita tengok ya. Menggunakan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin. Turbin tu ia seperti macam roda lah. Macam roda. Dan menjana tenaga elektrik dia seperti roda tu kena bergerak untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi stesen jana kuasa ni menggunakan tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga objek yang bergerak. Objek yang menggerakkan sesuatu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ada 3 stesen jana kuasa yang menghasilkan elektrik. Pertama, stesen jana kuasa angin. Bila kita sebut stesen jana kuasa angin, maksudnya ia menggunakan angin untuk menghasilkan tenaga kinetik. Maksudnya angin tu menggerakkan kipas ataupun turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ingat ya, turbin tu dia seperti kipas ataupun roda. Ia perlu bergerak untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Kalau kata stesen jana kuasa ombak, ombak tu menggerakkan turbin. Ombak tu bergerak kan? Angin pun bergerak. Ingat ya, objek bergerak ada tenaga kinetik. Angin tadi bergerak, dia gerak ke turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Manakala ombak pula, ia bergerak menggerakkan turbin dalam air lah, dalam laut untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi turbin tu perlu bergerak untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kalau tak bergerak, tak menghasilkan tenaga elektrik, maka ia tidak menjana kuasa elektrik. Ingat ya, jana tu menghasilkan. Dan ketiga, stesen jana kuasa hidroelektrik. Hidro tu maksudnya air. Hidroelektrik maksudnya air menghasilkan tenaga elektrik. Hidroelektrik. Bagaimana hidro, air menghasilkan tenaga elektrik? Air itu menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Pelik kan? Okey, kita tengok macam mana rupa stesen jana kuasa angin. Nampak tak? Ia didirikan di kawasan yang berangin, maka kipas-kipas itu akan bergerak, maka ia menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Ingat ya, bila bergerak ada tenaga kinetik, jadi tenaga kinetik bertukar menjadi tenaga elektrik. Yang kedua, jana kuasa ombak. Ini teacher tunjuk contoh gambar dalam laut lah ni. Nampak tak turbin tu kat dalam tu warna merah tu? Jadi ombak menggerakkan turbin, maka tenaga kinetik ini menghasilkan tenaga elektrik. Dan ini teacher rasa ramai yang tahulah tenaga empangan. Pernah dengar empangan tak? Empangan hidroelektrik. Fungsi empangan ni adalah untuk menjana tenaga elektrik. Kalau teacher kat Terengganu yang familiar ataupun famous sekali adalah Tasik Kenyir tu, itu empangan Tasik Kenyir kita panggil. Empangan hidroelektrik Kenyir. Sebenarnya kat Malaysia ni banyak. Kamu boleh cari dekat Google ataupun YouTube kalau kamu nak tengok empangan-empangan ini, hidroelektrik. Empangan hidroelektrik. Kamu search empangan hidroelektrik di Malaysia. Maka kamu tengok. Memang cantik lah. Dia seperti tasik besar. Memanglah sebab ia ingin menggunakan tenaga air untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Teacher bagi tahu awal-awal tajuk ni sedikit panjang sebab kita nak pergi ke 6 sumber tenaga elektrik. Jadi tolong fokus. Teacher takut kalau kamu tak fokus, kamu tak faham. Sebab benda yang kamu tak biasa, tak familiar with kan.
Okey, kedua, sel suria. Bila cakap suria, ia melibatkan melibatkan matahari. Suria kan matahari. Kan kita belajar tahun 4 dulu, sistem suria. Maksudnya sistem yang melibatkan matahari. Macam ni juga sel suria melibatkan matahari. Okay, sel suria menukarkan tenaga cahaya matahari tu, tenaga cahaya daripada matahari. Tenaga cahaya adalah salah satu jenis tenaga. Dia tukarkan tenaga cahaya yang daripada matahari tu kepada tenaga elektrik. Jadi tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Jadi biasanya sel suria ini kita gunakan pada alat seperti satelit dan kalkulator. Satelit ia berada di luar pada bumi. Jadi untuk berfungsi ia memerlukan tenaga elektrik. Takkanlah kita nak pasang dekat satelit tu wire sepanjang-panjangnya ke bumi. Tak logik kan? Jadi kita pasang sel suria pada satelit supaya ia menyerap cahaya daripada tenaga cahaya daripada matahari dan menukarkan tenaga cahaya tu kepada tenaga elektrik bagi membolehkan satelit itu berfungsi. Kalau kalkulator, ada kalkulator yang memang sepenuhnya guna bateri. Itu tak termasuk. Ada kalkulator yang menggunakan bateri dan juga sel suria. Maksudnya jimat bateri. Dan ada kalkulator yang menggunakan sepenuhnya sel suria untuk berfungsi. Ia menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik untuk membolehkan kalkulator itu berfungsi. Contoh teacher tunjuk. Ni sel suria. Kamu pernah tengok tak? Rasanya kalau dekat sini teacher pernah nampak sebenarnya sel suria ni ada. Kalau kamu perhatikan tepi-tepi jalan kadang-kadang ada. Ini maksud sel suria. Nampak? Ini satelit dan ini kalkulator. Kamu boleh kena pasti kat mana sel suria diletakkan? Nampak? Sel suria ada di kalkulator dengan satelit tu ada di situ. Okey, yang ketiga adalah sel kering. Yang biasa kamu guna, kamu sebut bateri. Sel kering ini menyimpan tenaga kimia. Ingat ya, bateri menyimpan tenaga kimia. Okey. Kemudian tenaga kimia ini ditukarkan kepada tenaga elektrik. Apa-apa untuk mengoperasikan suatu peralatan perlu ada tenaga elektrik. Jadi tenaga kimia perlu bertukar menjadi tenaga elektrik. Tapi kamu kena ingat sel kering ni hanya membekalkan sedikit sahaja tenaga elektrik. Kamu tak bolehlah guna bateri untuk pasang televisyen kamu sebab televisyen memerlukan tenaga elektrik yang agak besar. Macam washing machine pun, mesin basuh pun tak boleh guna bateri. Kerana mesin basuh memerlukan tenaga elektrik yang agak besar. Jadi, sel kering hanya membekalkan tenaga elektrik yang kecil untuk peralatan seperti jam, remote, kan? Betul tak? Handphone, telefon bimbit, apa nama lagi? Yang kecil lah. Kamu punya permainan kereta kontrol. Okey, kita tengok ya. Ini saya tunjuk contoh sel kering. Ini biasa kamu tengok berbagai jenis bateri ya. Itu sel kering lah. Dan ini adalah bateri handphone. Teacher rasa sekarang ni jarang dah orang guna bateri yang boleh dibuka. Handphone sekarang ni dia built-in. Dia terus dia punya datang sekali dengan handphone tak boleh nak buka. Dulu kita buka. Kalau baterinya dah rosak ataupun dah tak kekurangan tenaga, kita perlu beli baru untuk tukar. Okey, yang berapa? Yang keempat, dinamo. Teacher rasa tak pastilah kamu pernah nampak tak dinamo ni, sebab ia biasanya dipasang pada roda basikal untuk menyalakan lampu basikal. Sefaham teacher sekarang ni kamu punya lampu basikal dah ada guna bateri yang macam bateri jam tu kan, bateri bulat. Kalau zaman teacher dulu, yes, lampu basikal memang pasang mendapat tenaga elektrik daripada dinamo ni. Lagi laju kita kayuh, lagi terang lampu tu. Kalau kita kayuh lemah lembut, lampu pun malap aja. Okey, apabila ia diputarkan, dinamo tu kita pasang dekat
roda basikal. Jadi apabila roda tu berputar, jadi dinamo pun berputar jugalah. Kemudian dia menukarkan tenaga kinetik putaran. Ingat, gerakan ada tenaga kinetik. Jadi apabila dia berputar ada ada gerakan, maka ia adalah tenaga kinetik. Maka tenaga kinetik ini ditukarkan kepada tenaga elektrik dan menyalakan mentol. Macam mana tu? Teacher tunjuk ya. Ini dinamo diletakkan di roda basikal. Nampak tak dinamo tu? Dan nampak tak lampu basikal tu? Semakin laju kamu kayuh, semakin cepat roda tu berputar, semakin cepat juga putaran dinamo punya kepala tu, maka lampu tu pun makin terang. Kalau kamu kayuh slow, perlahan, roda pun berputar perlahan, kepala dinamo pun berputar perlahan, maka lampu tu pun malap saja. Bentuk dia macam ni. Nampak tak kepala yang hitam tu? Teacher saja cari yang kepala hitam supaya kamu boleh bezakan kepala dia dengan badan dia. Itulah tempat dia berputar. Okey. Yang ketiga adalah akumulator atau akumulator. Teacher rasa kamu biasa sebut dia bateri kereta. Akumulator ni dia macam sel kering juga. Ia menyimpan tenaga kimia. Jadi tenaga kimia tu kita kena tukar kepada tenaga elektrik dulu. Kemudian tenaga elektrik ini diperlukan oleh kenderaan bermotor untuk bergerak, untuk nak hidupkan radio dalam kereta dan berbagai fungsi untuk kereta dan lori ke kenderaan bermotor. Okey. Inilah saya cakap. Ia digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor seperti kereta, lori, bas. Okey. Kamu panggil akumulator ni bateri kereta. Memang selalu kita sebut bateri kereta. Jarang orang sebut akumulator. Jadi lepas ni kamu tahu, bateri kereta tu kita sebut akumulator. Okey. Akumulator ni, ni dalam kereta ayah kamu. Kalau ayah kamu buka boot enjin tu, nanti kamu perhatikanlah ada akumulator di situ. Bentuknya macam ni, lebih kurang lah. Ni kamu pernah tengok lah teacher rasa. Dan yang terakhir sekali, terakhir juga, penjana. Penjana ni teacher rasa orang biasa sebut generator. Pernah dengar generator? Dia sama juga dengan akumulator, dengan sel kering, ia ada tenaga kimia. Kalau dinamo tadi, ia tenaga kinetik, sama dengan stesen jana kuasa. Sel suria tenaga cahaya. Kamu ingat ya, stesen jana kuasa tenaga kinetik sama dengan dinamo. Sel suria tenaga cahaya. Sel kering akumulator dengan penjana ia menyimpan tenaga kimia. Sebabnya kenapa tenaga kimia? Tenaga kimia tu kita guna daripada bahan api fosil. Bahan api fosil ni macam petrol. Teacher tak pasti petrol ke diesel ke dia orang letak dalam generator. Jadi tenaga kimia tu datang daripada situ. Maka tenaga kimia tu perlu ditukar kepada tenaga elektrik. Apa fungsi generator ni? Ia digunakan untuk menjana elektrik di rumah atau tempat yang tiada bekalan elektrik. Tak ada bekalan elektrik. Mana biasa kita guna kat pasar malam selalunya. Kan? Nampak tak generator yang warna biru tu kat pasar malam? Yelah, takkanlah kita nak ambil elektrik daripada mana. Kalau orang meniaga ni kan gerai. Dia nak ambil bekalan elektrik kat mana? Takkan nak pergi tumpang rumah orang. Jadi ia perlu mendapatkan tenaga elektrik tu daripada generator atau penjana. Nak buat apa? Nak buka lampu kan? Pertama sekali nak buka lampu lah. Kalau gelap tak jadilah pula. Macam mana nak meniaga pasar malam kalau gerai kamu gelap? Penjana bentuknya macam ni. Okey? Okey, itu saja daripada teacher. Jadi tugasan kamu buat nota sains sumber tenaga elektrik yang 6 ke 6 ni. Sorry kalau rasa macam banyaklah teacher. Tapi teacher tak boleh buat 3-3. Nanti kamu lupa. Belajar 3 minggu ni, belajar lagi 3 minggu depan, nanti kamu dah lupa yang minggu ni. Okey, apa-apa pun itu saja untuk hari ini. Sehingga kita jumpa lagi. InsyaAllah pada minggu depan sambungan tajuk elektrik juga. Okey, sekian dulu daripada teacher. Assalamualaikum.